Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni ada artikel dekat Harian Metro aku baca. Tajuk dia adalah drama tipu paling hebat kata dia. Tentang seorang wanita bernama Stephanie Hunter berumur 32 tahun. Dia digelar penipu bersiri selepas memperdayakan suami dia, rakan sekerja dan beberapa individu lain dengan mendakwa dia mengidap kanser paru-paru tahap akhir dan dijangka hidup 18 bulan sahaja. Bagi meyakinkan mereka, Stephanie Hunter, 32 tahun, turut membotakkan kepalanya dan memakai selendang sehingga rakan sekerjanya simpati dan mengumpul dana untuk menghadiahkan dia percutian terakhir ke Disneyland Paris bersama 3 anak berusia 13 tahun, 9 tahun dan 8 tahun. Percutian VIP bernilai £7,000 tu, lebih kurang dalam RM40,634.25 itu ditaja sepenuhnya dengan layanan mewah sebelum penipuan Hunter akhirnya terbongkar apabila majikannya gagal mendapat pengesahan perubatan dan status terkini penyakit dia. Yang bestnya tu cerita dia, kesnya dilaporkan kepada pihak berkuasa dan Hunter dia dihadapkan di mahkamah Crown Hall pada Khamis lalu dan hakim telah menjatuhkan hukuman 15 bulan terhadapnya. 15 bulan je dia kena. Bayangkan dia buat penipuan yang tahap dewa ni, dia kena 15 bulan je. Dia bekerja sebagai jurujual rescue di George Street pada 2006. Namun dilaporkan sakit mengemukakan surat cuti sakit selama 21 hari kerana kanser paru-paru dan memerlukan pemberahan. Yang best tu dia siap kata dia perlu jalani kemoterapi selama 3 bulan. Dia orang siap buat crowdfund untuk dia, untuk baik dapatkan dana untuk bantu dia lah. Kan? Hakim boleh kata apa? Penipuan awak dan semua tindakan ini satu penghinaan. Kesalahan seperti ini akan menjejaskan keyakinan orang ramai dan menghalang mereka untuk menderma. Aku bila baca kes macam ni kan, sebenarnya mengingatkan aku ada satu kes. Kes seorang nenek kan. Nenek lah 80 lebih tahun. Aku ingat dia, nenek ni dia tak ada suami. Rupanya dia ada suami lagi. Dan aku ingat dia duduk sebatang kara, tak? Dia duduk dengan suami dia, dengan anak dia di Pasir Putih, Kelantan. Orang jumpa dia jual asam keping, jual serai di Pasar Siti Khadijah, Kelantan. So ramailah orang tengok dia sedih sangat, 80 lebih. Nek dah 2 hari tak makan dan sebagainya. Dia makan biskut je, orang mau bagi barang makan, orang bagi duit dan sebagainya. Total dia dapat, nenek ni dapat duit collect kalau tak silap di apa yang aku baca lah dekat dalam satu artikel tu, lebih kurang dalam RM600,000 total dengan bantuan daripada kerajaan, JKM, Luanan dan sebagainya. Yang best tu duit yang dia dapat tu dia boleh belikan cucu-cucunya kereta baru satu seorang. Cerita dia. Aku tak tahu berapa orang cucu dia. Dan tapi dia tetap juga lekeh datang pergi pasar Siti Khadijah buat sedih, muka sedih dan sebagainya. Orang tetap akan bagi juga. Masalahnya sampai dah banyak kali pun orang dedahkan kes nenek tu tetap juga ada orang terpedaya dan sebagainya. Jadi drama tipu paling hebat ni aku cakap bukan Mak Saleh je hebat. Mak Saleh tu baru RM10,000. RM10,000 lebih kurang RM42,000 je. Ni orang Melayu sampai RM600,000 bos. Cerita dia. Sempoi nenek cerita dia. Aku masa mula tengok gambar video tentang nenek tu memang rasa sedih jugalah. Aku cakap apa kata? Masuk abuk juga dalam mata lah. Tapi bila aku tahu kisah pendedahan sebenarnya diceritakan oleh JKK kampung, imam kampung, orang. Even husband dia sendiri cerita. Dia dah larang dah tapi tetap juga nak pergi berniaga sebab dia daripada kecil lagi dah berniaga dekat pasar Siti Khadijah. Bukan dia berniaga ada surat berniaga tak, dia duduk tepi tangga tepi tu, dia buka lah jualan dia, jual gitu je. Jadi jual lah selonggok RM1, gitu-gitu je. Konon-konon bila orang tengok memanglah kalau kau tengok memang kau akan rasa wow, sedih lah nenek macam ni kan. Berapa tanya umur? 87 tahun nenek ni. Tapi yang paling sedap kali bila tanya kan, nenek dah makan dah? Oh nenek dah 2 hari tak makan dan sebagainya. Aduh, bukan saja aku tertipu, dah ramai lagi yang tertipu cerita dia. Dan aku banyak jumpa macam itulah. Aku dah ada satu orang tu pakcik tu, aku ingat lagi. Satu pakcik tu, aku tak nak sebut lokasi dia. Setiap hari dia mesti ada dekat depan bank. Satu bank tu. Memang dia kudung kaki sebagainya. Kan? Dia kudung kaki, dia bawa dia punya tongkat dia tu sebagainya, dia pergi bank. Tak, dia tak kudung kaki, ya betul. Dia tak kudung kaki, tapi dia macam kaki dia lemah lah cerita dia pakai benda tu kan. Kaki dia lemah, betul bukan kudung, sorry. Tapi dan bila one day tu, aku cakap aku tak puas hati je kan.
Aku duduk dekat satu dalam kereta, aku follow dia, aku perhatikan, aku tunggu je sampai dia selesai. Masa tu aku jumpa dia dekat Pasar Tani. Okey, aku tunggu kat Pasar Tani kan. Lepas itu, tak lama lepas tu dalam sejam lebih lah. Kan aku nampak dia bergerak pergi dekat satu kereta. Lepas tu dia buka remote, dia masuk dalam kereta tu. Letak barang-barang. Masa dia masuk tu dia letak dia punya apa ni kayu yang apa ni yang tongkat dia tu yang empat tu jadi jenis itu dia lipatkan dia letak elok. Maknanya dia berdiri dan berjalan masuk dalam kereta dia. Kau tahu kereta apa dia pakai? Ha? Hilux Toyota Hilux. Aku sendiri pun tak mampu nak beli Hilux je dia. Hang bayangkan. Aku siap lepas tu aku tepuk daya aku cakap, shoot. Aku cakap pakcik ni cakap dia. Memang muka dia paling selebet. Setiap kali aku pergi bank memang ada je. Aku nak tegur, aku rasa nak terajang pun dia cerita dia. Tapi taklah orang nak bagi lantak dia lah. Pandai-pandai lah dia cerita dia. Tapi pakai highlight cerita dia. Kau bayangkan jenis manusia macam ni. Ada. Aku dah jumpa banyak bos. Aku dah jumpa banyak. Yang siap bawa anak lah, baring-baring sebagainya. Lah bila aku check, aku tengok-tengok bukan anak pun. Sindiket bos cerita dia. Itu sindiket lah cerita dia. Ini yang personal. Orang personal. Ada, aku pernah tengok drama tipu ni yang aku paling selalu aku tengok pergi dekat Seksyen 8 Shah Alam. Aku selalu makan dekat kedai soto dekat Seksyen 8 Shah Alam. Okey, setiap kali aku pergi sana mesti tak sampai 15 minit mesti akan ada orang datang buta jual tisu, kita ada dua orang. Dia mesti jalan seorang sihat, seorang buta lah cerita dia. Dan aku tengok dalam kedai tu tempat tu memang penuh selalu orang. Sekurang-kurangnya dia boleh tolak 10 paling-paling pun 10 10 tisu cerita dia. Dan tisu tu berapa sen, berapa harga dia dan dia dapat RM1 cerita dia. Sekarang RM1 dan RM5 bergantung pada apa yang orang ada lah. Tapi kalau kita assume lah kan, katalah assume dia bersih dia 50 sen satu tisu. Berapa kali dia ulang, dekat baris tu ada 6-7 kedai cerita dia. Kalau satu hari tu dia ulang 10 kali around situ juga ataupun dia pergi lepas tu dia pergi tempat lain. Kau kawan pendapatan dia berapa sehari? 100, 200. Aku pernah buat satu rambang punya calculation lah. Sekurang-kurangnya 200.5 sehari. Jual benda tu saja. Katalah dia split apa ni 50-50 atau lebih 70-50. Kata seorang dapat 150, seorang dapat 100 kan. Orang yang tu dapat, orang yang buta tu dapat apa ni 100, orang yang tak buta dapat 150. Bang, 150 kali 10 hari. Dah 1050, 500. Okey, 1500. Kan? 2 hari dah 5 dekat 5000. 1500, 3000. 3000. 3000 lebih kurang dekat 4000 dekat dengan 3000 lebih. Dia dapat sebulan. Macam gaji seorang eksekutif biasa je dekat pejabat. Sedangkan bukannya penat pun jalan-jalan bagi-bagi lepas tu dah jual-jual, lepas tu lepak makan kat mana. Yang best tu cerita dia, geng-geng ni pula ada kedai-kedai yang kesihan. Bukan kedai yang dekat lalu tu tak, kedai-kedai lain yang dia orang pergi. Dia orang tu datang, bila orang tengok buta orang bagilah diskaun lah sebagainya. Untung. Masyuk cerita dia. Jenis macam ni memang ramai cerita dia. Yang jangan terkejut lah cerita dia. Korang berhati-hatilah. Aku bukan kata jangan percaya ke orang. Tak. Boleh percaya tapi kena tengok dulu lah cerita dia. Macam mana jenis orang dan sebagainya. Sebab penipu ni ramai bos cerita dia. Tambah jenis sekarang ni. Assalamualaikum.